RM10,000. Okey, pagi. So hari ni saya nak share ni. Alright, 23 hari personal sale saya 13,000. Saya punya group sale 1.55 juta. And then saya punya bonus RM57,000. Alright, pagi. So seperti biasa, sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmetric. So Greenmetric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. Kalau you all nak sewa kereta di seluruh Malaysia, boleh tempah kereta sewa melalui kita punya platform lah, gogreenmetric.com. Okay, so untuk makluman lah, bisnes kereta sewa saya masih lagi berjalan, masih lagi beroperasi. Tetapi bisnes tu saya punya partner lah yang tolong uruskan. So sekarang ni saya menjadi usahawan SKV. So SKV ni dia menjual produk kesihatan khusus untuk kencing manis. Ada tak sesiapa yang pernah dengar tentang company nama dia SKV? So saya join SKV ni kira macam dah cukup setahun. Dan pada bulan ni, dalam masa 23 hari, Alhamdulillah saya dapat buat jualan personal sale dalam RM13,000, group sale RM1.55 juta, dan Alhamdulillah saya punya bonus dalam masa 23 hari RM57,000. Alright, so sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak saya bantu untuk, ya Allah penat kat sini, sejuk. Saya dekat Genting ni. Ada tak sesiapa yang nak join team saya? Tercungap aku sini. Alright, sekejap. Saya mencari sesiapa yang nak join team saya menjadi usahawan SKV. Okay, modal untuk menjadi usahawan SKV sekarang ni murah je tuan-tuan. Bermula RM65.40. Kita dia bisnes dia macam dropship. Kita tak perlu pegang stok. Kita just guna produk, kita promote. Dan kalau ada kalau ada order, kita submit melalui sistem, nanti HQ akan hantar. So saya mencari sesiapa yang nak join team saya, yang nak menjadi usahawan SKV. Ada tak sesiapa yang nak? Kalau ada, komen nak screenshot video ni dan pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya, cakap you nak jadi usahawan SKV. Ada ke yang mendengar saya punya live pada hari ni? Sekarang ni saya dah dekat Cameron, Genting Highland. Wah, pagi ni kabus. Bisnes SKV ni bisnes 100% online. Kita tak payah pegang stok. Kita boleh berniaga di mana sahaja. Dan macam sekarang ni, saya dah boring duduk kat rumah, rasa nak jalan lah. So dalam seminggu 2 minggu ni saya akan travel lah. So sekarang ni saya berada di Genting Highland. So hari ni hari Khamis kan, maknanya hari kerja lah, hari weekdays. So orang tak ramai lah. Okay, so saya mencari sesiapa yang nak saya bantu menjadi usahawan SKV. Saya target siapa yang join bawah saya dalam masa 12 bulan boleh buat keuntungan at least lah sebulan RM20,000. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu sebulan boleh buat keuntungan RM20,000? Kalau ada, komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Oh ya Allah, penat.
Sini oksigen kurang. Saya minum air dulu. Nampak kabus. Okay. Alright, yang menonton ni boleh tak bantu saya? Bantu saya share video ni. Sebab apa? Mungkin dekat luar sana ada yang tercari-cari macam mana nak tambah pendapatan, macam mana nak settlekan hutang, macam mana nak bagi anak bini makan. So saya dah jumpa satu peluang yang bagus. Dan bisnes ni bukan saya seorang saja. Dah ada ramai orang yang dah join dan dah berjaya buat RM10,000 sebulan, RM20,000 sebulan, RM30,000 sebulan. So memang dah ada orang yang dah berjaya. Cuma setiap orang tu lambat ataupun cepat je. Macam saya join SKV pada bulan Februari 2021. Betul. Kan? So ni company dia. Kalau you tengok, dia punya duta dia adalah partner. Kalau you biasa dengar dekat apa radio kan, vitamin panel. So company dia. Dan company ni sedang mencari sesiapa yang nak jadi usahawan dia. So modal untuk menjadi usahawan SKV RM65.40 sahaja. Kan? Tak mampu ke? Apa yang tak mampu? Alright, so sekejap saya kabus. Masih berkabus. Alright, so ada tak sesiapa yang nak menjadi usahawan SKV? Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Yang nak buat keuntungan RM20,000 sebulan? Macam saya hari ni, setakat hari ni, saya cari saya punya sale. Okay, so untuk saya setakat hari ni, bulan 2, saya punya personal sale dalam 13,000. Saya punya group sale dalam 1.55 juta. Dan saya punya bonus RM57,000. Kan? Alright, so okay, dah daftar dengan KKM ke belum? Okay, bagus soalan. So SKV ni, produk-produk dia ada 9 produk tau. Dia ada 9 produk. Sekejap saya off ni saya punya ni. Okay, dia ada 9 produk. Dan 8 produk dia diperbuat daripada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. So memang SKV dia, bila dia buat produk, dia submit dekat KKM. So dekat KKM ni, dia ada 2 bahagian. Satu bahagian bahagian kawalan dan keselamatan makanan, BKKM. Satu lagi bahagian pharmaceutical, macam tu lah, BFKM, macam tu lah. So macam produk SKV, mana produk yang diperbuat daripada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dia akan pergi dekat BKKM, bahagian kawalan keselamatan makanan. So dia dikategorikan sebagai makanan tambahan. So SKV memang ada KKM, tetapi dia dekat bahagian BKKM, bahagian makanan. Kalau you pergi dekat bahagian farmasi, you check memang tak ada. Sebab apa? Produk dia tu bukannya ubat. Produk dia adalah makanan tambahan. Kecuali satu je produk dia yang ada BKFM, yang farmasi. Reverse. Reverse tu memang ada KKM. Memang ada nombor mal. Kan? So you jangan risau, produk dia memang ada KKM. Dan macam baru ni viral kan, ada satu produk tu, ada orang tanya dekat apa, CEO of Expose. Orang tanya, ubat partner ni ada KKM ke? Yang CEO of Expose ni pun cerdik, dia pergi masuk dekat laman web KKM, pergi check dekat bahagian ubat. Memanglah tak jumpa. Satu, dia pergi search
nama company. Company tu bukannya produk. Memanglah kalau kau pergi masuk KKM, pergi search nama company, memang tak ada lah. Yang kedua, yang defend tu, produk tu bukannya ubat, dia hanya suplemen. You pergi cari dekat bahagian farmasi, memang tak ada. Sebab apa? Benda tu bukan ubat, kan? Yang ketiga, macam orang cakap overclaim. Macam SKV, dia tidak pernah claim produk dia boleh menyembuhkan penyakit, kan? So customer yang claim bila dia gunakan produk SKV, dia sembuh, kan? Kalau orang ada asma, dia sembuh, tak kena asma. Kalau orang tu ada kena COVID, dia sembuh kena COVID. Dia macam tu. Customer yang claim, company tak pernah claim. So kita, kalau kita tak tahu, jangan buat kepala tahu. Faham tak? Kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Alright, selidik dulu, kaji dulu. Asma, nama mak saya. Dia kalau bahasa Inggeris je, ASTHMA, asma, penat, lelah, kan? So jangan risau, produk SKV ni memang ada KKM, tetapi kebanyakan produk dia tu dia dekat bahagian keselamatan, bahagian kawalan dan keselamatan makanan. And then saya tunjuk dia punya salah satu paletau tu saya. Kan? Jangan buat paletau. Kalau tak tahu, jangan buat paletau. Okey. So sekarang ni dah tahu, kan? Jangan saya cari dia punya ni. Okey, yang baru-baru ni wait, ni. Ni. Okey, yang ni dia punya sertifikat daripada KKM. SKV Defend. Nombor siri permohonan pengkelasan, pertambulan tu, kan? Lepas tu dia tulis kat sini, adalah dengan ini produk di atas merupakan produk yang tidak dikawal oleh pihak berkuasa kawalan dadah PBKD dan telah mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985. Nampak tak tu? SKV dia dah submit, tapi produk dia ni bukannya ubat, produk dia ni makanan tambahan. Kan? Alright, kat mana ni bang? Saya dekat Genting Atik. Dekat Genting, alhamdulillah. Sekarang ni berkabus lagi. Orang pun tak ada. Saya memang suka bercuti time orang lain sibuk bekerja, kan? Kan? Alright. Macam kat Europe je. Betul. Hari ni memang kabus lah. Memang sejuk gila. Alright, so ni Atik ni saya punya sahabat lah, jutawan Sabela, kan? Alright, so saya sedang mencari sesiapa yang nak saya bantu menjadi usahawan SKV. Saya target siapa yang join team saya dalam masa 12 bulan, you boleh buat keuntungan RM20,000 sebulan. Keuntungan bersih. Sebab apa? SKV ni kita tak payah pegang stok, kita tak payah post barang, kita just promote je produk. Kalau ada orang nak beli, kita submit order melalui sistem, and then HQ yang akan hantar. And then produk dia ni, kan, dia punya founder tu yang pakai spek mata, Dr. Said. Dr. Said ni memang doktor. Dia pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan juga Hospital Perlis. Kan, founder dia memang doktor, bukan macam setengah syarikat founder dia tu bukannya doktor. Macam banyak dekat luar sana, ramai orang menjual suplemen kesihatan. Okay, so tapi dia punya founder dia tu pun tidak ada kelulusan, tidak ada kelayakan. So macam SKV ni founder dia ni adalah doktor, memang pernah bekerja dekat hospital. Dan dia punya isteri yang baju merah tu, Puan Kartikawati, dia adalah peguam. So peguam. Dan so suami dia doktor, isteri dia peguam. Takkanlah dia orang nak jual benda-benda yang salah, kan? Kalau dia jual benda yang salah, dah lama Dr. Said ni lesen dia kena tarik. Kalau Puan Kartika ni jual benda yang salah, menyalahi undang-undang, dah lama lesen peguam dia tu dah kena tarik. Kan? Dan kalaulah dia orang ni jual benda yang salah, takkanlah partner nak jadi duta SKV seumur hidup. So partner ni adalah duta SKV seumur hidup. Dia bukannya duta kontrak setahun 2 tahun. Partner adalah duta SKV seumur hidup.
So you nak tahu tak kenapa Pak Nel nak jadi duta SKV seumur hidup? Dan Pak Nel, dia tak minta bayaran pun. Dia sanggup menjadi duta secara percuma. You nak tahu tak kenapa Pak Nel sanggup menjadi duta SKV seumur hidup tanpa bayaran? Alright. So cerita dia macam ni. Pak Nel ni dia start menjadi duta SKV pada tahun 2020. Masa tu barulah PKP kan, baru PKP. So Pak Nel pun SKV dia lama lah untuk Pak Nel menjadi duta SKV. Tapi Pak Nel ni, dia kalau nak jadi duta, tambah-tambah produk kesihatan, oi, Pak Nel ni memang dia sangat takut. Sebab apa? Dia takut nanti dia jadi duta, dia tolong promote, tiba-tiba produk tu tak bagus. So nanti nama dia busuk. So Pak Nel ni, tambah-tambah Pak Nel pula, dia jenis memang tak makan suplemen. Dia memang tak makan suplemen, dia memang tak percaya. Tapi Pak Nel ni, apa yang dia buat adalah dia cuba, dia tanya dia punya follow, ada tak sesiapa yang pernah makan produk-produk SKV. So Pak Nel dia terkejut, banyak dia punya follower call dia, mesej dia kata, Pak Nel, saya dah guna produk SKV. Dulu saya kencing manis, sekarang ni alhamdulillah dah okey. Pak Nel, saya dah guna produk SKV, dulu saya kena stroke, sekarang dah okey. Pak Nel, saya dah dulu sakit ni, bila saya guna produk SKV, sekarang dah okey. So bila Pak Nel tengok produk SKV ni banyak membantu ramai orang, so dekat situlah Pak Nel dia decide untuk menjadi duta. Sebab apa? Pak Nel rasa dia boleh membantu ramai orang yang dia ada penyakit tapi dia tak tahu macam mana nak settlekan penyakit. Kan? Saya duduk kat sini sebab apa? Sini rata sikit. Kalau saya jalan turun, memang penat. Tambah-tambah sekarang ni berkabus kan. Memang tercungap saya. Okey, ada tak sesiapa yang nak jadi usahawan SKV? Modal untuk jadi usahawan SKV RM65.40. Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Saya target siapa yang join team saya dalam masa 12 bulan, you boleh buat keuntungan bersih RM20,000 sebulan. Kalau ada komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Sekarang ni dalam saya punya bawah saya punya team, saya ada lebih kurang 720 ejen. 720 ejen. Lepas tu saya punya ejen ni, diorang pun rekrut juga ejen. So total saya punya group saya sekarang ni ada lebih kurang 8,000 orang. 8,000 orang. So saya nak tunjuk salah seorang team saya yang dia join dalam masa 3 bulan, dia buat jualan lebih kurang RM200,000 dan dia punya commission, dia punya keuntungan dia lebih RM20,000. Ada tak nak tengok saya punya team? Okey. Ada tak nak tengok saya punya team? Dia join 3 bulan. Dalam masa 3 bulan, setiap bulan dia buat jualan dalam RM200,000 dan dia punya commission RM20,000 sebulan. Dan bulan ni dia punya sale dalam RM700,000. Kan? Okey, kalau nak tapi tak terjual macam mana? Boleh dapat gaji tak? Macam mana? Dia SKV ni, you tak payah pegang barang, you tak payah pegang stok. Kan? So tidak ada isu tidak terjual. Dia bukan macam bisnes jual produk cara lama. Macam cara lama, you jadi stokis, you kena keluar modal, you kena pegang barang, you kena post barang. Macam SKV ni, you daftar, you tak payah pegang barang. You just guna produk, you share. Kalau ada orang nak beli, you submit order dekat HQ, HQ akan hantar. Pakai post laju. Dan bila you daftar jadi usahawan SKV, you boleh berniaga di seluruh Malaysia dan juga Singapura. Dia dropship. Dia sistem dropship. Dropship ni tak payah pegang. Tapi dia punya keuntungan tu lebih tinggi daripada stokis. Dia punya bisnes. So macam saya join pada bulan Februari 2021. So lebih kurang setahun lah. Dalam masa setahun, total sales saya dalam 4.2 juta. Saya punya bonus dalam 290,000 lah. Tapi saya punya personal sale tak banyak. Sebab apa? Macam SKV ni, you target sebulan you buat personal sale 3,000 pun dah okey. Lepas tu kalau ada orang nak beli, you jual. Lepas tu kalau mostly biasanya customer
bila dia dah beli, lepas tu dia suka, lepas tu dia nak jadi agent. Nak jadi agent. So kalau you ada agent you ni buat jualan, you pun akan dapat commission daripada jualan agent you. So dipanggil overriding lah. Berapa keuntungan dia bagi? Okey, contohnya macam bulan ni kan, you cuba kira. Okey, saya tunjuk. Okey, you cuba kira. Saya punya personal sale 13,000 tau, 13,000. Tapi saya punya keuntungan 57,000. Cuba you kira 57,000 bahagi dengan 13,000 kali dengan 100%. Berapa saya punya keuntungan? Kalau you jangan kecam saya tau. Cuba kira 57,000 bahagi dengan 13,000 dan kali dengan 100%. Kan? Memang bisnes SKV ni dia memang menggunakan sistem multi level marketing memang. Dan you jangan risau sebab apa, SKV ni dia ada lesen. So kalau you nak join mana-mana company yang menggunakan sistem agent, sistem stocking agent, so make sure company tu ada lesen daripada KPDN HCP. So saya tunjuk dekat you SKV ni sebab apa, dia punya founder dia lawyer kan. So dia memang akan follow peraturan. Alright. Dan macam business model MLM ni, dia kalau dia ada lesen, insya-Allah lah dia tak ada masalah. Sebab apa? Bila kita buat business and then kita nak ada kita punya business plan, kita kena hantar dekat KPDN HCP. So KPDN HCP dia akan check business model tidak ada penipuan, barulah dia bagi lesen. So you boleh pergi dekat laman web kpdnhcp.gov.my, you boleh type SKV and then you cari, dia memang ada lesen. So dekat luar sana ramai orang jual produk yang dia rekrut ejen, dan ejen dia boleh rekrut orang ejen tetapi dia tidak ada lesen. Yang tu berhati-hati. Kan? So SKV ni memang sah di sisi undang-undang. Produk-produk dia semua ada KKM, memang ada sijil, memang ada halal. Dan produk dia tu dijual dekat Singapura dan Indonesia. Kenapa tak ada dalam sistem KKM produk? So produk dia ni bukannya ubat. Produk dia ni bahan apa? Makanan tambahan. Kalau you pergi, dia dekat KKM tu dia ada dua tau. Satu bahagian farmasi, satu lagi bahagian makanan. So produk SKV ni diperbuat daripada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan kan, daripada herba kan. So memang SKV dia submit dekat KKM. So KKM dia akan tolak dekat bahagian makanan. Bahagian makanan tak perlulah lesen apa ML, tapi dia memang ada. SKV memang submit, tapi sebab apa? Ialah macam you buat jus oren kan. You buat jus oren, lepas tu you pergi KKM. Boleh tak dapat lesen KKM? Memanglah tak dapat sebab tu buah. Buah kan, mana boleh dapat. Tapi kalau produk tu diperbuat daripada dadah ke, daripada bahan-bahan kimia ke, yang tu kena ada lesen. Boleh jual kat Shopee? Tak boleh. SKV tidak benarkan produk dia tu dijual dekat Shopee. Sebab apa? Bila you jual kat Shopee, you akan buang harga lah. So macam ada jugalah orang jual, tapi macam saya tak jual dekat Shopee lah. Penat lah kita duk jual Shopee kan. And then kalau macam ada sesiapa yang jual dekat Shopee, kadang-kadang you kena hati-hatilah. You jangan berhati-hati sebab apa? Dekat Shopee tu takut benda tu fake, benda tu bukan original. Tak ada masalah tapi memang SKV dia memang keluarkan memo tidak benarkan. So dekat Shopee tu you hati-hati, takut benda tu bukannya original. So sekarang ni bila company tu dia punya marketing very powerful, and then akan ada lah orang ambil kesempatan jual dekat Shopee, Lazada. So you hati-hati. You nak ke you nak jimat RM1, RM2, you beli produk tu tapi produk tu bukannya original, you bagi dekat anak bini you dan you bunuh anak bini you. You nak ke? Baik you beli dekat ejen yang sah dan you dapatkan produk tu direct daripada HQ. Kan? Ada kat Genting ke? Ya. Saya kat Genting. So kalau macam you beli produk macam gadget ke apa, tak apa kan. Tapi kalau benda-benda yang melibatkan kesihatan ni, kalau saya memang pantang, memang takkan beli dekat Shopee. Takut kita ingat benda tu original, sekali makan
Tiba-tiba family kita pula mati kan. Mati, nak jimat RM1, RM2, kita bunuh pula family kita. Sebab apa? Beli barang fake. Macam kawan saya pernah kena, dia ni jual produk kurus kan. Lepas tu tiba-tiba dekat Shopee, Lazada, tiba-tiba ada orang jual murah. Memang dia, bisnes dia rugi teruk gila. Tapi produk tu produk fake. Aku tak tahulah orang yang makan produk tu kan, silap-silap mati, silap-silap buah pinggang rosak. Sebab you berhati-hati. Kalau produk-produk yang melibatkan makanan ni, suplemen ni, hati-hati. Jangan beli dekat Shopee, Lazada. Takut benda tu bukan original. And then yang seller yang jual dekat Shopee, Lazada tu, kalau you contact pun dia takkan jawab. Okay, nampak tak? Saya belanja sikit view lah. Saya belanja sikit. Oh, berkabus ni. Sepik tak hujan. Alright. So, saya mencari sesiapa yang nak saya bantu. Ada tak sesiapa yang nak buat RM20,000 sebulan? Kalau ada, komen nak. Komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKB. You jangan risau, company ni memang ada lesen, produk-produk dia tu memang ada KKM, dan produk-produk dia tu ada halal JAKIM. Kalau lah produk ni tak boleh jual kan, tak ada lesen apa semua, macam mana produk ni boleh jual ke Singapura? Macam mana produk ni boleh masuk Indonesia? Sebab apa? Kalau kita nak ekspor produk makanan kesihatan ni, kena ada lesen. Kan? Fikir logik lah, fikir logik. Founder dia pula tu memang doktor, dia punya isteri pula lawyer, partner pula duta pula duta seumur hidup, kan? Takkanlah dia orang ni nak menipu kan? Kan? So saya tak kisah, tak ada masalah. Kalau you tak nak percaya pun, saya tak paksa. Saya hanya nak bantu orang yang nak dibantu je. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Yang nak settlekan hutang, yang nak tambah pendapatan, yang nak bagi anak bini dia makan. Okay, so saya cerita sikit. Saya join SKB ni dalam keadaan saya jatuh, terduduk, melingkup. Ada tak nak tahu cerita saya? Macam mana saya boleh terjebak dengan SKB? Macam mana saya boleh buat jualan sebulan lebih $1 juta? Ada tak nak tahu? Kalau ada, komen ada. Sekejap saya cari. Sini ada banyak kereta. Ada tak nak tahu? Kalau ada, komen nak. Nak dengar tak? Macam mana saya boleh terjebak dengan SKB? Permulaan dia. Sebelum ni, saya buat bisnes lain tuan-tuan. Saya buat bisnes kereta sewa. So, saya dulu saya kerja makan gaji. Saya kerja dekat universiti, mengajar lah kan. Tapi masa saya bekerja tu, saya ada masalah kewangan. Saya tersilap beli kereta mahal sikit lah. Biasalah baru start kerja kan. So masa tu gaji saya memang habis bayar hutang lah. And then saya pun start, masa saya bekerja tu, saya start buat bisnes kereta sewa. Itu cerita tahun 2006 lah. Dan alhamdulillah bisnes kereta sewa saya tu kira macam mendapat sambutan. And then berkembang sampailah pada tahun 2011 saya berhenti kerja lah. Dekat universiti, dan saya fokus kepada bisnes kereta sewa. And then bisnes kereta sewa tu saya kembangkan lagi, kembang sampailah saya punya kira macam income daripada kereta sewa tu setahun tak kurang 5 juta. Saya start bisnes kereta sewa tahun 2006. Bermula pada tahun 2012 saya dah capai 1 juta pertama dalam bisnes kereta sewa. Lepas tu naik jadi 1.7 juta. Lepas tu tahun 2014 naik jadi 4 juta. Lepas tu tahun 2015 naik jadi 5 juta. So bisnes kereta sewa saya alhamdulillah memang buat duit lah kan. Tetapi bila tahun 2020, bila COVID-19 melanda, bila kerajaan terpaksa menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, bisnes saya memang jatuh lah, memang jatuh. Sekejap saya nak cari kereta. Memang jatuh. Dan so income saya memang zero terus. Itu cerita tahun 2020. So sebelum PKP tu memang bisnes kereta sewa saya memang rancak lah. Memang setiap tahun 5 juta kan. Tapi masuk tahun 2020, bila pelancong tak boleh datang, bila PKP pun semua, memang jahanam lah. Memang jahanam saya punya bisnes. Saya punya income tu drop sampai 95%. Alright. Lepas tu, masa awal-awal tu tuan-tuan, saya pun tak tahu nak buat apa. And then saya just nampak cuba jual produk lah. PKP masa tu bulan 3 kan, bulan 3 2020. So saya pun fikir apa benda aku nak buat kan.
And then saya pun cuba-cubalah jual produk. Masa mula-mula tu saya jual macam-macam produk lah. Saya jual rendang lah, saya jual popcorn lah, saya jual kambing perap lah, macam-macam saya jual. Alhamdulillah memang boleh buat jualan, tetapi end up saya tak nampak duit. Siapa kat sini yang berniaga menggunakan cara konvensional, yang dia pegang stok, dia beli barang kan, lepas tu dia pegang stok, dia packing barang, dia hantar barang, dia recruit agent. So macam saya, macam tu saya buat. Memang nampak kita buat sale, tapi duit tak nampak. Bayar tu bayar ni, lalas tak ada duit. Ada tak kat sini yang macam saya? Saya rasa dekat luar sana ramai yang macam saya. Kita jadi ejen produk kan, kita beli stok banyak-banyak, lepas tu kita promote, lalas tak nampak duit. Sebab apa? Duit tu habis bayar. Bayar sewa pejabat, bayar sewa gaji, bayar gaji, bayar tu, bayar ni, lalas tak nampak duit. Nampak penat je. So lalas sekali, tapi saya usaha jugalah. Usaha sampailah pada Disember 2020. Masa tu saya ada pekerja, lebih kurang 6 orang pekerja. Tiap-tiap bulan saya bayar gaji pekerja dalam 10,000 je tu kan. Dan last bila bulan 12 tu, lepas saya bayar gaji dekat pekerja je, pekerja saya panggil saya, tuan, kita orang nak berhenti kerja lah. Berhenti kerja kan. So saya dekat Genting ni, Genting bercuti. Bisnes SKV ni bestnya, you boleh duduk dekat mana-mana. You tak payah nak duduk dekat tempat mana-mana kan. So you boleh travel. You boleh travel sambil buat bisnes. Alright. So bila staff saya tu berhenti, memang masuk tahun baru tu, kira macam bisnes kereta sewa saya masih lagi tak boleh nak survive. Saya jual produk tak untung, saya punya pekerja berhenti, lepas tu saya punya saving habis, lepas tu saya pun hutang-hutang saya tak boleh bayar. Lepas tu saya dah start kena saman dah. So masuk tahun 2021 tu memang saya jatuh betul-betul lah. Macam duit ada sikit lah, tapi yelah, kita dah tak ada income dah, tak ada sumber pendapatan. Dan duit tu je lah tinggal yang nak kita belanja kan. And then entah macam mana lah, bila saya jatuh betul-betul tu, mungkin takdir Tuhan, mungkin Tuhan dorongkan saya terjumpa kawan saya yang jadi yang dia ni adalah leader SKV. So saya terjumpa dia. And then saya pun mula-mula tu saya tak adalah nak join SKV. Sebab apa? Dulu kalau you nak jadi usahawan SKV, you kena ada modal 20,000 dulu lah. Dulu. So saya nak masuk SKV, saya tak berani. Sebab apa? Takut kena modal besar. And then saya jumpa balik saya punya kawan, dia ni dah jadi leader SKV lah. Saya tanya-tanya, rupa-rupanya SKV ni nak jadi dia punya usahawan tak macam dulu. Dulu kalau you nak jadi usahawan SKV, modal 20,000. Sekarang ni kalau you nak jadi usahawan SKV, modal RM65-40 je. Sebab apa? Usahawan SKV dia dah tak payah pegang stok. So kita just promote produk. Kalau ada order, submit order melalui sistem, dan nanti HQ yang hantar. Dulu you kena pegang barang kan, you kena promote barang dia. Lepas tu kalau ada orang order, you kena packing, you kena post. So benda tu cost tinggi lah. So SKV dia tukar dia punya sistem. Dia buat macam sistem dropship. Tapi keuntungan dia tu lebih tinggi daripada sistem stokis. Tak boleh. So memang SKV dia tidak benarkan mana-mana dia punya usahawan jual produk dia dekat Shopee. Kalau ada orang jual, dia akan report kat Shopee, produk tu dia akan di listing lah. Cuma ada jugalah yang jual, tapi saya tak tahu lah benda tu sebab apa. SKV ni dia spend berjuta ringgit sebulan untuk buat marketing. Saya tak tahu lah yang jual kat Shopee tu original ke fake. Takut benda tu fake kan. So hati-hatilah. Kalau macam saya, orang tanya saya, jangan beli kat Shopee lah. Sebab apa? Benda ni melibatkan kesihatan, melibatkan nyawa. Kan kita beli kan, bagi dekat anak bini kita makan, tiba-tiba dia mati pula. Nak jimat RM1, RM2, kita pula bunuh bini, family kita. Jangan. Kalau produk lain, gadget ke apa, barang elektrik ke, tak apa. Ini makanan lah, makanan kesihatan. Dekat luar sana orang boleh buat macam-macam. Macam kawan saya pun pernah kena. Dia buat produk kuruskan badan. Tiba-tiba ada orang, yelah dia dah spend duit banyak untuk marketing. Tiba-tiba ada orang buat produk dia fake. Orang makan semua komplain. Nasib baik tak mati. You hati-hati je. Kalau produk yang
produk suplemen ni jangan beli dekat Shopee, Lazada. Bahaya. Orang zaman sekarang ni macam-macam orang boleh buat. Alright. So bila masuk tahun 2021 je, saya memang tak tahu arah, tak tahu nak buat apa. And then saya jumpa balik saya punya leader leader saya. And then borak-borak. And then saya cakap rupa-rupa nak jadi usahawan SKB. Modal RM65 je. Saya pun daftar. Tapi masa saya daftar tu tuan-tuan, saya pun tak tahu macam mana nak jual. Sebab apa? Saya buat bisnes kereta sewa dah 14 tahun. Tiba-tiba saya kena jual produk. Saya pun tak tahu macam mana nak jual produk kan. Tapi itulah rezeki saya. Lepas 3 hari saya mendaftar menjadi usahawan SKB, tiba-tiba founder dia call saya. Saya memang kenal founder SKB ni, tapi saya segan lah dengan dia. Sebab apa? Dia ni memang seorang yang sangat berjaya. Dia orang ni bukannya orang biasa-biasa. Dia orang ni sebenarnya billionaire. Tapi dia orang diam je. Dia orang ni memang seorang yang berjaya, memang billionaire. Kan? Tapi dia orang tak tahu. Dia orang ni memang sangat berjaya. Alright, so founder SKB call saya. Dia kata, Wahi, you daftar jadi kita punya agent Ya puan. Boleh tak Wahi datang saya punya office? Saya nak terang dekat you. Sebab apa? Mungkin you tak faham ni. You tak faham tentang kita punya bisnes. Memanglah aku tak faham. Baru 3 hari daftar kan. You orang dengar tak saya punya cerita ni? Ada lagi ke yang nak dengar cerita saya ni? Macam mana saya boleh terjebak dengan SKB? Macam mana saya boleh bangkit? Boleh buat jualan RM1 juta sebulan. Kan? Ya Allah, penat. Okay, so sementara tu saya nak minta izin. Saya nak iklan. Saya mencari sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak saya bantu buat untung RM20,000 sebulan. So kalau you nak, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKB. So dekat saya punya team dah ada usahawan SKB yang saya dah bantu, dan sebulan dia boleh buat dalam RM20,000 sebulan. Saya tunjuk bukti. Nanti orang cakap saya scam lah apa semua. Ni saya punya team. Kan? Dia join 3 bulan je, terus dia buat sale dalam RM200,000. Dia punya commission RM20,000 sebulan. Ni Nana Nafisa ni. Ni dia ni power. Sebab apa? Dia ni memang dah ada pengalaman. Okey, satu lagi saya nak share. Saya punya team juga, cikgu sekolah. Saya cari dia punya gambar. Mana? Ni. Ni saya punya team juga. Cikgu Fauzetti. Bulan ni daripada 1 sampai 19 Februari 2022, dia punya sale 54,000. Dia punya bonus 8,000. Gaji dia dekat sekolah pun dia kata 4,000 je. Dia join SKB sekarang ni, dia punya bonus dia RM8,000. So ada tak sesiapa yang nak saya bantu, yang nak buat RM20,000 sebulan? Ni untung tau, bukan sale. Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio. Modal dia murah je tuan-tuan, RM65.40. Dan ini atas you lah. You masuk, you belajar, you buat, memang you boleh dapat. Alright, so sambung cerita. Sekejap. Sekejap. Sambung cerita. Saya off ni dulu. Okay, so selepas 3 hari saya mendaftar menjadi usahawan SKB, tiba-tiba founder SKB call saya, Puan Katika lah, yang baju merah ni. Dia call, dia minta saya datang dekat dia punya office kan. So saya pun billionaire panggil kita datang office lah. Memang kalau saya tolak tu memang rugi lah, memang bodoh lah. So saya pergi. So dia kata datang office dia pukul 12.30 hari. 12.30. 12.30 saya pun pergi. Kan. And then masa saya pergi tu tuan-tuan, saya memang down gila lah. Memang down. Yelah, bisnes saya dah jatuh kan. Pekerja semua dah berhenti. Saving saya pun dah habis. Hutang saya pun saya tak boleh bayar. Masa tu saya dah start kena saman. You boleh bayang tak? Kalau you jadi saya, you rasa apa? Kalau you jadi saya kan, you rasa apa? Everything is memang jahanam. Saya sikit lagi nak backup. Kalau you jadi, masa tu mungkin kalau orang tak tahan, mungkin dia dah bunuh diri dah. Saya langsung tak ada income masa tu tuan-tuan. Alright, so saya nak tunjuk gambar saya masa saya pergi jumpa founder SKB. Ada tak nak tengok? Kan?
Saya tunjuk ni kenangan lah, gambar kenangan masa saya jumpa founder SKV. Ni. Okey, inilah gambar kenangan pada 18 Februari 2021 saya jumpa founder SKV. Walaupun saya dalam keadaan stres, saya jatuh kan. So saya pergi jumpa dia tu dalam keadaan saya nampak seolah-olah saya tak ada masalah. Saya pergi tu saya pakai suit, saya pakai tie, isteri saya pun pakai kemas. Tapi sebenarnya masa kita orang pergi jumpa founder SKV ni, kita orang memang jatuh gila-gila. Saya nak pergi jumpa dia tu, nak isi minyak kereta, duit tak ada dalam account bank. Nak isi minyak, duit dalam account bank tak cukup RM200. Duit dalam poket saya ada RM27. Ni cerita betul tau. Cerita betul. Saya ada lah duit dalam company, tapi saya nak guna saya tak berani. Sebab apa? Duit tu duit orang. Kan? So masa saya berjumpa dengan founder SKV tu, saya memang dalam keadaan memang the lowest point dalam saya punya life lah. Kan? Kita dah berniaga tiap-tiap tahun biasa buat 5 juta kan. Tiba-tiba bila PKP je, bila COVID je, memang tak ada siapa pun terfikir. Kan? Saya pada tahun 2021 tu, itu adalah titik kira paling rendah dalam hidup saya kan. Saya tak pernah hadap benda macam tu. Siapa kat sini yang pernah hadap macam tu? Yang memang dia paling low lah, paling kira dia jatuh teruk kan. Saya dah start kena saman kan. Yelah, kita bisnes dah tak ada income, macam mana kita nak bayar kan. Alright, so saya jumpa founder tu. Saya ingat jumpa biasa kan. Rupa-rupanya tuan-tuan, saya di coaching selama 6 jam. Daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. So saya duduk menghadap founder SKV, Puan Katika dengan Dr. Syed. 6 jam, you bayangkan. Saya diajar, di coaching oleh billionaire tentang bisnes. Kan? Bukannya millionaire, billionaire. Dia orang ni bukannya millionaire, dia orang ni billionaire. Kan? So berapalah kita nak bayar kalau seorang billionaire panggil kita datang nak ajar kita. So saya di coaching selama 6 jam. Sebab apa dia nak coaching saya tu? Sebab apa? Kita dah kawan lama. Saya memang kenal Puan Katika ni dah lama lah. And then dia pun tahu saya punya story. Dia pun tahu saya jatuh. So dia panggil saya tu, dia nak bantu saya supaya saya boleh bangkit balik. So saya dengar. Ish, ini power gila ni. Power gila. Nak tahu tak kenapa saya fikir bisnes SKV ni sangat powerful? Alright, yang pertama, SKV ni saya cerita sikit lah dia punya sejarah. SKV ni dia ditubuhkan pada tahun, nak tahu tak sejarah SKV? Macam mana SKV ni bermula? Kan? SKV memang dia salah satu produk dia defend. Kan? So saya di coach oleh founder dia. Memang duduk berdepan 6 jam. Bapak gila kan? Kalau kita nak bayar, memang nilai dia memang tak terbayar lah kan. Alright, so saya cerita sikit tentang sejarah SKV. So SKV ni ditubuhkan pada tahun 2009. Kenapa SKV ditubuhkan? Sebab apa? Asalnya Dr. Syed ni, masa dia bekerja dekat hospital, dia jumpa terlalu ramai orang yang dia ada penyakit lah, macam penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit jantung. Dia orang ni kalau dah kena penyakit, kalau dia pergi hospital, memang doktor akan bagi dia orang ubat bapak gila banyak. So saya pun ada mak saya kencing manis kan. Ubat dia tu banyak. Ubat dia tu dalam balang, bukannya dalam botol, dalam balang. Banyak gila makan ubat tu. So bila dia orang ni makan ubat terlalu banyak, dia orang ni lalok tidur. Macam mak saya, makan ubat tidur bukan je sejam 2 jam. Tidur tu berminggu-minggu. So pesakit Dr. Syed ni cakap, doktor, ada tak apa-apa benda yang dia orang boleh makan supaya dia orang boleh kurangkan dos ubat ni? Sebab apa? Dia orang tak tahan makan ubat. Bila makan ubat lalok. Yelah, ubat tu kan dadah kan. Makan ubat lalok kan. So macam pesakit Dr. Syed ni minta Dr. Syed, ada tak apa-apa suplemen yang dia boleh makan supaya penyakit dia orang ni tidak menjadi teruk dan dia orang boleh kurangkan dos ubat. So Dr. Syed ni, kalau kau tak nak makan ubat, kau kenalah makan suplemen. Tapi nak cari suplemen yang sesuai tu sangat susah. So dekat situ Dr. Syed cakap, susah sangat. So Dr. Syed decide, dia buat sendiri suplemen dan dia nak bantu pesakit dia ni. Dekat sini ada tak sesiapa yang ada masalah kencing manis? Ataupun you ada family yang kencing manis? Kalau you tengok you kencing manis, saya ada kawan yang kencing manis, satu hari dia kena makan 20 biji ubat.
saya makan 4 biji ubat pun saya dah tak larat dah. You bayangkan setiap hari you kena makan 20 biji ubat. Kencing pun dah bau ubat. Alright. So dekat situlah SKV bermula. So masa dia orang start tu, siapa nak jadi dia punya agent, modal RM20,000. Okay, so memang berebut-rebut lah orang nak jadi agent SKV. Sebab apa? Dia orang SKV ni masa dia orang bermula, dia orang ni bukannya founder yang tak ada duit. Dia orang ni memang founder ada duit. So dia orang start, dia masuk TV, dia naik billboard, masuk majalah, masuk surat khabar semua, dan orang berebut-rebut nak jadi dia punya stockist agent lah. So dulu kalau nak jadi stockist modal RM20,000. Okay, so bisnes dia grow sampailah tahu dia orang punya jualan boleh cecah RM60 juta setahun. And then produk dia tu sampai dia orang export ke Singapura, ke Indonesia kan. Okay, lepas tu SKV pun dia mengalami zaman kejatuhan juga. Tahun 2015 dia start jatuh. Dan SKV dia start tengok balik dekat mana kesilapan dia, dan dia repair balik. Masa tahun 2015 tu, masa zaman kejatuhan SKV, so SKV ni zaman kemuncak dia tu, dia punya jualan pernah capai 60 juta setahun. Produk dia tu dijual dekat Malaysia, dekat Singapura, dekat Indonesia, dan masuk dekat farmasi-farmasi. So dia punya jualan tu boleh cecah sampai 60 juta ringgit setahun. Tapi disebabkan kesilapan dia orang apa semua, dan dia punya jualan tu drop sampai 2 juta ringgit setahun pada tahun 2015. And then SKV dia tengok balik mana silap dia, and then dia repair balik. Dia repair. Dan you nak tahu tak, pada tahun lepas jualan SKV, ada tak nak tahu? Dan pada tahun 2015 dia punya jualan 2 juta ringgit, dan SKV sebenarnya dah hampir-hampir nak ditutup. And then dia orang start repair balik, dan pada tahun 2021 dia punya jualan tu naik balik. Ada tak nak tengok? Kalau you tengok, you jangan kecam saya, you jangan marah saya. Inilah perubahan yang berlaku. Okey, saya tunjuk jualan SKV pada tahun 2021. 96 juta ringgit, tuan-tuan. 2015 SKV jualan dia 2 juta ringgit dan hampir ditutup. Dan diorang start repair balik. Diorang tengok balik dekat mana kesilapan diorang, dan diorang repair. Pada tahun 2021 dia punya jualan 96 juta ringgit. So saya join SKV pada Februari 2021. So tahun lepas adalah zaman kemuncak dia. Dan tahun ni SKV target dia punya jualan 300 juta ringgit. Dan sekarang ni SKV dia punya jualan dia satu hari 1 juta tau. Satu hari 1 juta. Gila. So kalau you nampak benda ni, you tak join SKV memang rugi. Sebab apa? SKV ni sekarang adalah zaman kebangkitan dia. So siapa yang daftar awal, siapa yang buat awal, insya-Allah lah. Macam saya ni antara orang yang awal lah yang join bila SKV dia start ubah dia punya sistem. Puan Kartika dah jadi Titan Richwork, itulah turning point dia. Betul? Betul. So Puan Kartika ni dia start masuk Richwork, belajar dengan Datuk Wira Dr. Aizan Osman pada tahun 2016. Sampai sekarang Puan Kartika masih lagi belajar dengan Datuk Wira Dr. Aizan Osman. So bila founder ada mentor yang guide dia, itu yang company dia boleh grow. Kan? Okay, so tu cerita SKV. And then macam mana SKV ni dia punya jualan tu boleh naik sampai 90 juta ringgit setahun, kan? So saya nak bagi you faham. Dulu SKV ni pada tahun 2020 je tu, sebelum tu lah. So kalau you nak jadi dia punya stockist agent, modal kena 20,000 lah. So dulu dia punya stockist kena pegang barang, kena packing barang, kena post barang, kena ada office, kena ada pekerja. And then dia punya stockist ni mostly dia orang tak nak rekrut agent. Dia orang ni just beli barang banyak-banyak dekat SKV, and then dia orang dapat margin untung tinggi, and then dia jual je. Kan? Dia orang memang tak nak ada orang jadi agent. Sebab apa? Kalau ada orang jadi agent bawah dia orang, jadi untung dia kecil lah. So kebanyakan stokis SKV dia berniaga seorang-seorang, dia tidak ada team, kan? Alright. So pada tahun 2021 SKV dia tukar business model dia kepada dropship. Semua dia punya stokis tukar kepada dropship, tak payah pegang barang. Okay, so masa mula-mula tu ramai yang skeptikal, ramai yang tak setuju kan. Tapi dia orang start tukar tu pada Januari 2021. So masa tu banyaklah dia punya stokis, tim dia macam tak setuju, macam tak yakin. Lepas tu saya pula masuk SKV pada Februari 2021.
And then bila saya masuk tu, saya cakap, ya Allah, gila ni, bisnes ni power gila. Sebab apa? Saya dah tengok ada satu company yang menggunakan sistem yang sama, dan company tu memang dia punya sale meletup gila. So ada satu company ni, dia jual baju kurung je tuan-tuan. Baju kurung. Lepas tu dia ada lebih kurang 70,000 dropship. 70,000 dropship. So company ni, dia punya jualan tu 100 juta ringgit sebulan, setahun. So SKV ni, dia menggunakan sistem yang hampir sama dengan company tu. So saya nampak, wih, ni power lah kan. Saya masuk je, saya promote lah. Saya promote, kalau ada orang nak beli produk, saya jual. Lepas tu kalau ada orang nak daftar jadi usahawan, saya rekrut dia. So sekarang ni saya punya ejen bawah saya lebih kurang dalam 720 lah. Saya nak tunjuk dekat you all. Nak tengok tak saya punya jualan daripada Februari 2021 sampailah Januari 2022. Saya punya jualan. Nak tengok tak? Ada tak nak tengok? Sabela. Okay. So sistem SKV ni, dia hampir sama dengan Sabela. Tapi SKV ni pada saya dia lebih bagus, lebih power lagi daripada Sabela. Sebab apa? Sabela dia jual baju kurung. So baju kurung ni perempuan je beli. Macam SKV ni, dia jual produk kesihatan. Laki boleh, perempuan boleh, kanak-kanak boleh, orang dewasa pun boleh. So dia punya market tu besar kan. Okay, so alright, so piramid, dia bukan piramid dia. Piramid ni you macam mana dia? Kalau piramid ni you kena keluar modal banyak kan, keluar modal banyak. Macam ni SKV dia modal RM65 je, RM65 40 sen. Lepas tu kalau you nak pergi borong barang banyak-banyak, tak boleh. Memang SKV tak bagi. Memang tak boleh kan. Saya sendiri nak pergi beli barang banyak-banyak, tak boleh. Sebab apa? Dia tidak benarkan mana-mana dia punya usahawan dia pegang stok. Dia tak bagi. Kan? Kalau piramid ni, you kena keluar duit, kena keluar modal banyak. Lepas tu kena you rekod orang. Lepas tu you bukan you jual produk pun. Macam SKV ni memang kita jual produk. Kalau saya dapat rekod orang pun, saya dapat komisen RM10 je. You bayar RM65 kan. RM65 tu saya rekod you, saya dapat RM10. Tu je sekali je. Tapi kalau you buat jualan, saya dapat lah overriding tu. So saya tidak buat duit daripada recruitment. Saya buat duit daripada jualan produk. Ni bukan skim piramid. Dan kalau benda ni skim piramid, dah lama dah KPDN HP akan serang ni. Memang company ni dah lama tutup. Kan. So company SKV ni memang ada lesen. Tadi saya dah tunjuk dah. SKV ni dia memang ada lesen daripada KPDN HCP. Kalau you tak percaya, you boleh pergi dekat laman web KPDN HCP. You boleh cari SKV. Ni you boleh pergi dekat laman web kpdnhcp.gov.my. You cari status syarikat jualan langsung, dan you type SKV, you akan jumpa. Dia ada lesen dia. Kan. So kalaulah kerajaan keluarkan lesen, maknanya company ni memang legal. Yang kalau yang skim piramid ni, yang menipu ni, dia kalau dia pergi minta lesen memang tak dapat lah. Sebab kan. Alright. So dekat mana saya berhenti tadi? Saya nak tunjuk saya punya. Ada tak nak tengok saya punya record sale? Tapi saya masuk tu tuan-tuan, bukannya turun meletup tuan-tuan. 4 bulan pertama saya punya sale tu biasa je. Kan. Okay, ni saya punya record sale lah. Record sale daripada saya join. Okay, you boleh tengok lah. Saya masuk-masuk je tuan-tuan, bukannya turun meletup tuan-tuan. 4 bulan pertama tuan-tuan, 4 bulan pertama saya punya jualan paling tinggi lah 14,000 je tuan-tuan. 4 bulan pertama paling tinggi 14,000 je. Saya punya ejen tu bulan pertama 30 orang kan, bulan kedua 50 orang, bulan ketiga 56 orang, bulan keempat 96 orang. So saya pun baru start. So masih lagi ramai yang skeptikal, ramai yang tak percaya. Tapi saya buat je tuan-tuan. Saya buat sampailah bulan kelima, saya punya sale tu dah start naik. 30,000 kan. Lepas tu naik jadi 51,000. Lepas tu naik jadi 331,000. Lepas tu naik jadi 800,000. Lepas tu turun sikit 700,000. Dan bulan ni banyak juga. Ejen saya tak ramai. Dekat Malaysia dengan Singapura, kita ada 39 juta orang tuan-tuan. Kan. Saya punya sekarang ni yang berdaftar, yang jadi dropship, yang jadi usahawan SKV 30,000 orang. Total sekarang ni SKV ada lebih kurang 30,000 usahawan. Tetapi yang betul-betul aktif 5,000 orang je.
Dekat Malaysia dengan Singapura ni, Malaysia ada 33 juta orang penduduk, Singapura ada 6 juta orang, 39 juta orang. SKV dia punya yang daftar jadi usahawan dia 30,000 je. Dan daripada 30,000 tu 5,000 orang je yang betul-betul aktif. Kan? Dan pada bulan depan kita akan start masuk Indonesia. Indonesia ada 200 juta orang. You bayangkan dia punya potensi. Ejen saya sekarang ni ada lebih kurang 700 orang. 700 orang ni pun saya punya jualan dah 1 juta sebulan. Kalau you tengok saya punya leader yang saya jumpa tu, you nak tahu tak? You nak tahu tak saya punya leader tu, dia punya jualan bulan ni bulan ni. Tapi dia tak ada gambar lah kan. You nak tahu tak saya punya leader yang saya jumpa, yang rekrut saya ni. Alright. So saya punya leader ni Kak Nini tau, Kak Nini yang saya tunjuk. Ni dia punya record sale lah. Ini tahun lepas punya record sale. Sekejap ada tak saya punya ni kot. Ni saya punya leader lah. Leader saya, Puan Syaban Nini ni. Kita panggil dia Puan Kak Nini lah. Ni bulan lepas dia punya jualan 6 juta tuan-tuan. 6 juta. Tahun lepas dia punya sale, tahun 2021 dia punya jualan 413,000. Bulan lepas dia punya jualan 6 juta. 6 juta. Dan bulan ni, bulan Februari, semalam dia update, dia punya total sale 15 juta tuan-tuan. Kan? So macam mana you nak daftar jadi usahawan SKV? You komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal untuk daftar jadi usahawan SKV RM65.40 saja. You dapat produk, you dapat training, you dapat video tutorial, you dapat sistem kan. Semua komplit. Kalau you masuk, you buat, insyaAllah boleh jadi. Okay, sale 6 juta ni, yang ni kalau dulu dia punya sale dia 9.2 juta. Yang ni saya tak tahu sebab apa Kak Nini ni dia tak cerita lah dia punya bonus. Tapi dulu dia pernah cerita 9, dia punya sale, dia pernah capai 9 juta dia punya sale. Dia punya bonus dia 260,000. So kalau you bahagi ROI tak banyak kan. Tapi yelah, siapa nak bagi 200,000 kan. Macam baru ni pun dia cakap dia punya total sale group dia 15 juta. Dia punya bonus dia 300,000 sebulan. Kan? You bayang kan? Kalau 6 juta tu, kalau lah dia punya commission tu dalam dia biasanya dalam 2.8% lah. Dia punya, kalau kita sebab apa? Kak Nini ni dia buat duit daripada overriding commission daripada tim bawah dia. So dia punya purata lah, dia punya ROI dia 2.8%. Cuba kali 6.8 berapa? 6 juta tu kali dengan 2.8%. So lebih kurang 100,000 lebih kan. Kan? 100,000 lebih. Tapi Kak Nini dia jarang share. Dia memang low profile je, relax je, buat tak tahu je. Saya je yang kecoh kan. Saya kecoh ni sebab apa? Saya nak tunjuk saya nak tunjuk result kan. Kalau saya tak tunjuk, orang tak percaya. Okey, ada tak sesiapa yang nak saya bantu, yang nak jadi usahawan, yang nak buat duit, yang nak buat RM20,000 sebulan? Kan? Kalau ada komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Okey, sambung cerita. Kat mana saya berhenti tadi? Lupa dah. Ya Allah, sejuk lah. Saya belanja sikit lah pemandangan dekat Cameron. Kabus ni. Okay, so dekat mana saya berhenti tadi? Dah WhatsApp. Okay, thank you. Mana saya berhenti tadi? Mana lah? Dah saya minum dulu. You all ingat tak saya berhenti kat mana? Cuba komen sikit. Lupa dah aku cakap apa tadi kan. Ni produk dia. Ni salah satu produk dia. Okay, kalau you tengok video ni and then you sedang mencari bisnes, you tak join SKV, memang rugi gila. Okay, okay, sambung cerita pasal SKV tadi. And then lepas Puan Katika dia cerita pasal SKV, tentang dia punya business bonus, tentang marketing plan dia tu, saya tengok ini power gila lah.
Lepas tu Dr. Syed pula, Dr. Syed dia cerita pasal produk dia, produk-produk dia. So produk dia pun saya guna. Dulu saya gemuk tuan-tuan, sekarang ni alhamdulillah berat badan saya dah normal dah. Macam dulu isteri saya ni ada asma kan. Lepas tu dia guna produk SKB. Sekarang ni dia, siapa kat sini yang ada masalah asma? Mana saya punya produk? Okay. Oh ni siapa kat sini yang ada masalah asma? So dulu saya punya isteri, dia ada asma tau. So makan produk ni, sekarang ni dia punya gas tu, inhaler dah tak pakai dah. Okay, sistem jualan. Okay, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh nak bagi you faham kan. Saya gunakan contoh yang very simple, yang company kawan saya ni buat. So you tengok sistem dia ni, you akan faham. Okay, so saya cerita bisnes Sabela. Ada tak sesiapa yang kenal Sabela? Pernah dengar brand Sabela? So sistem SKB ni dia lebih kurang. Cuma Sabela ni dia punya sistem tu dia simple sikit. Dia lebih kurang je. Okay, tuan cakap power. Tak adalah, biasa semua orang boleh cakap power kan. Okay, pernah dengar tak Sabela? Kalau pernah dengar, cuba komen. Pernah dengar Sabela? Okay, so Sabela ni dia jual baju kurung tanpa gosok. Dan dia punya duta dia dululah Ella kan. So Sabela ni dia menggunakan sistem dropship. Dia tidak ada stocking agent. So kalau you nak daftar jadi dropship Sabela, dia percuma je lah, tak payah bayar kan. Tapi Sabela ni macam mana dia boleh buat jualan 100 juta ringgit setahun? Sistem dropship dia tu very powerful. Okay, so Sabela ni sistem dropship dia ada 2 level. Yang pertama, dropship biasa. Ini saya sebut kan, nak bagi you faham kan. Dia ada term dia. Saya tak ingat dia punya term, tapi kita gunakan term yang saya pakai. Okay, dropship bawah adalah dropship biasa. So kalau you nak daftar jadi dropship biasa, free je. And then dropship biasa ni, you daftar, you masuk dalam group. Lepas tu nanti you dapatlah bahan-bahan marketing semua. And then you gunakan bahan marketing tu, you promote. So dropship biasa ni, yang dia punya commission ni, saya bagi contoh je, saya tak tahu yang betul je. Contohnya kalau you daftar jadi dropship Sabela kan, dropship biasa. So contoh baju Sabela ni harga RM100. Bila you daftar jadi dropship, you dapat harga dropship lah RM20 RM80. Maknanya you dapat jimat 20%. So kalau you jual, orang bayar kat you RM100, you ambil komisen RM20, balance RM80 you bayar kat Sabela. Sabela akan siapkan baju tu, dia akan hantar dekat customer you lah kan. Itu sistem Sabela. Lepas tu kalau you promote, lepas tu you boleh buat jualan RM10,000 sebulan selama 3 bulan berturut-turut. So Sabela akan offer you untuk menjadi, dipanggil partner circle. Partner circle ni kira macam VIP punya dropship lah. Dengan syarat you kena buat jualan RM10,000 sebulan selama 3 bulan berturut-turut. So bila you dah jadi VIP dropship Sabela, you punya commission tu naik lah. Ni contoh 30%. So tapi bila you jadi VIP dropship ni, you bukannya fokus jual dekat end user. Fokus you adalah recruitment. You recruit dropship biasa. So you, sebab apa, you dah pandai buat RM10,000 sebulan. Kerja you adalah you cari orang yang nak belajar macam mana nak buat RM10,000 sebulan. Tu kerja you. So you recruit. So saya ada seorang kawan ni, sebab apa Sabela ni sistem dia dah lama tau. Sistem dia dah lama, lebih kurang 3-4 tahun je tu lah. So saya ada seorang kawan ni, dia ada 1,500 dropship bawah dia. Sebab apa, dia dah jadi VIP dropship. So dia rekrut ada lebih kurang 1,500 orang. So dia ni, kerja dia hanya ajar dropship ni buat RM1,000 je sebulan. So you bayangkan, kalau seorang dropship boleh buat RM1,000 sebulan kali dengan 1,500, bermakna sebulan dia punya jualan 1.5 juta. Lepas tu katakanlah dia punya commission tu 10%. 1.5 juta kali dengan 10%, maknanya VIP dropship dia ni boleh buat untung 150,000. The best part adalah dia punya dropship ni tak payah pegang stok, tak payah packing barang, tak payah post barang. Berniaga kat rumah je. And then semua Sabela sediakan. Bahan marketing Sabela sediakan, baju Sabela yang jahit, post Sabela yang uruskan. So memang ada
VIP dropship Sabela ni buat 100,000, 150,000 sebulan. So SKV dia gunakan sistem yang hampir sama macam Sabela. Tapi saya nampak SKV ni dia lagi power daripada Sabela. Sebab apa? Sabela ni dia jual baju kurung, customer ni perempuan je. SKV dia jual suplemen kesihatan. Orang apa, lelaki boleh, perempuan boleh, kanak-kanak boleh, orang tua pun boleh. Kan? So dia punya market tu besar. That's why macam Sabela, dia punya dropship tu ada lebih kurang 70,000 dropship. Dan dia boleh buat jualan dalam 100 juta. SKV dia baru je start je pada tahun 2021. Masa tahun lepas SKV dia ada 20,000 je dropship. 20,000 dropship. Tapi daripada 20,000 dropship tu, dia punya jualan 96 juta. You bayang, nampak tak? Maknanya dropship usahawan SKV ni dia buat duit lagi tinggi daripada Sabela punya ni. Macam saya tak banyak tau. Saya punya bawah saya ada lebih kurang 700 orang. Tapi saya punya jualan tu dah 1 juta lebih sebulan. Sebulan. Saya punya team saya ada 700 orang je. Tapi saya punya sales sekarang ni dah 1 juta, 1.5 juta. Kan? Oh gila, memang best lah. Lepas tu bayangkan kalau saya ada 1,000 orang. Bayangkan kalau saya ada 1,500 orang. Bayangkan kalau saya ada 2,000. Itulah sistem dia. So kalau you daftar awal-awal, you banner you punya team, InsyaAllah lah 1 juta sebulan tu tak ada masalah. Itu yang berlaku dekat Kak Nini. Kak Nini ni dia orang yang awal. So bawah dia tu banyak, saya bawah Kak Nini. Itu lah. Sekarang ni Kak Nini dia punya jualan dia 15 juta. Belum sampai cukup bulan lagi. Bulan lepas 6 juta, bulan ni dah 15 juta. Dia punya bonus dia dah 300,000. Kak Nini cakap saya punya leader cakap, saya gaji saya 20,000 pun makan tak habis. Sebab apa? Kak Nini dia kata dia ambil gaji 20,000 je. Lepas tu dia belanja ada lagi balance 10,000. Tak habis lagi. Dia pun tak tahu nak buat apa, duit banyak kan. Tapi Kak Nini dia bagus lah. Dia bantu orang, dia pergi jumpa orang, ajar orang. Lepas tu dia ambil pekerja, dia gajikan pekerja. Ada tak sesiapa yang nak buat RM20,000 sebulan? Kalau you dengar video ni, you tak daftar jadi ejen, memang rugi gila. Sebab apa? SKV ni dia sistem ni dia baru je launch tahun lepas. Dan memang dah ada yang berjaya. Dan sekarang ni bulan depan dia akan masuk Indonesia. Kalau you dengar video ni, you tak daftar, memang rugi gila. Kan? Alright. So apa lagi ya? Okay, so saya nak share juga macam mana saya boleh 5 benda lah yang saya buat. Semalam pun saya dah share, mungkin ada yang tak dengar. Ada tak nak dengar? Nak tahu macam 5 benda yang saya buat yang membuatkan saya boleh buat jualan sampai 1.5 juta dalam masa 23 hari. Ada tak nak tahu? Kalau ada, kalau nak dengar lah. Kan? Ada tak? Kalau tak ada yang nak dengar, saya tak payah share lah. 5 benda yang saya buat yang membuatkan saya punya jualan boleh cecah 1 juta ringgit sebulan. Bukan ni, dekat genting je ni. Dekat genting ni. Kabus lah, biasa lah. Cuba cerita bro. Boleh. Ada tak nak dengar? 5 benda yang saya buat dan benda ni you tak keluar duit pun. Saya memang tak pandai buat Facebook ad, benda-benda berbayar saya tak pandai. Saya pandai zero cost marketing je. Dan ini live ni antara benda yang saya buat, hari-hari saya buat. Macam tak ada yang nak dengar je. Kalau ada yang nak dengar 5 langkah macam mana saya boleh buat jualan 1 juta ringgit dalam masa 23 hari, you komen. Kan? Kalau tak ada, saya tak share lah. Saya sini dia berbukit-bukit, saya tak larat nak naik bukit turun bukit. Alright. So ni mungkin semalam pun saya dah share, mungkin ada yang tak dengar lagi. Yang pertama, kalau you nak jadi usahawan SKV lah, kalau you nak berniaga, yang pertama adalah ini yang saya buat. So kita sekarang ni kita berniaga secara online. Kita menggunakan media sosial. So media sosial ni ada banyak. Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, kan? Kita ada Gmail, kan? Kita ada Zoom pun sebenarnya adalah media sosial. Ada LinkedIn. So you tengok ya apa semua media sosial yang ada. Macam saya gunakan semua media sosial yang ada. WhatsApp, Telegram, kan? So make sure bila you nak berniaga, make sure dekat semua media sosial you tu, you mesti guna nama betul lah. Kalau boleh lah, jangan guna nama fake, nama anak ke, nama tiruan, nama samaran. Jangan saya minum. Alright.
So pastikanlah kalau boleh lah you tengok balik dekat semua media sosial you tu. You tengok balik you guna nama apa. Kalau boleh lah, the best you guna nama betul lah. Macam saya dekat semua media sosial saya guna nama betul lah. Saya tak guna nama samaran, nama glamour, tak. Sebab apa? Kita nak berniaga, kita nak orang percaya kat kita. Tapi kalau kita guna nama tipu, nama samaran, nama fake kan, susah sikit lah. Boleh tu boleh, tapi susah. Okay, lepas tu make sure lah dekat you punya profile media sosial tu, kalau boleh lah letaklah gambar yang elok sikit kan. Kalau boleh lah, kalau macam lelaki, letak gambar gaya corporate kan. Macam saya kan, kalau you tengok dekat saya punya TikTok tu, gambar saya tu, saya pakai tie, pakai suit kan. So nampak lah macam usahawan lah. So bila orang tengok pun orang boleh percaya. Kenapa kat kapak dia dekat sini, dia dekat genting kan. Kalau saya turun ke bawah, dia turun naik tau. Saya penat, cungap. Dah lah, ini oksigen kurang. Lagi saya semput. So saya jalan kat kapak ni jalan rata kan. Lepas tu dah kat bus kan, mana tak nampak apa. Sekarang ni oksigen kurang tau. Kalau saya turun bukit tu memang saya semput. Saya tak boleh nafas lagi. Okay. Minta maaf. Saya pun ke kapak ni je jalan rata. Kalau tak memang tengok belakang saya, kat bus oksigen kurang sekarang ni. Kalau saya jalan memang saya semput lagi. Okay, alright, so nanti saya jalan ke depan sikit lah. Sekarang ni memang sejuk gila. Memang berkabus. Alright, lepas tu you guna nama betul, letak gambar corporate. Kalau perempuan letaklah gambar yang cantik sikit kan. Sekarang ni kan ada filter semua. Letak gambar yang cantik kan, supaya orang tertarik dengan you kan. Alright, lepas tu dekat you punya media sosial, kalau boleh lah, macam saya lebih suka letak link WhatsApp. Sebab apa? Bila kita promote tu, mungkin orang nak tanya, nak call apa semua. So at least kita boleh dapat nombor WhatsApp dia lah. And then macam dekat you punya media sosial tu, kalau boleh lah you just share tentang diri you, activity you kan. And then sikit-sikit lah you promote produk. You jangan cerita you pasal benda-benda negatif. Cerita pasal politik lah, cerita condemn orang sana lah. So kita jangan cerita benda-benda negatif. Walaupun benda tu kita nak share, tapi kalau boleh lah kita share benda-benda yang positif je. Kan. Alright, lepas tu itu yang pertama lah, Okay, nombor 2, yang ni yang saya buat. Yang benda yang saya buat ni yang betul-betul menjadi lah, yang betul-betul berkesan. Ada tak nak tahu? Ada tak nak tahu nombor 2? Saya ada 5 benda lah yang saya nak share dengan you all. So nombor 2, kan, macam tak ada yang nak tahu je. Kan? Ke dah cukup dah? Satu dah cukup. Tapi tak ada peluang. Macam mana tu tak ada peluang? Semua peluang ada tu. Semua orang berpeluang menjadi usahawan. Tak kisah, tak ada siapa pun yang boleh tentukan hidup kita. Kita je yang tentukan. Kan? Alright, so saya, kalau nak cerita pasal saya ni, kalau cerita betul-betul you boleh menangis. Saya ni memang saya malas cerita, malu lah. Kalau you dengar cerita saya memang you boleh menangis. Memang, ya Allah. Tak apalah, saya simpan seorang-seorang kan. Nanti kalau you jumpa saya, mungkin saya boleh cerita lah. Alright, so nombor 2, benda ni yang saya buat. So bila you daftar jadi agent kan, so you jangan terus menggelupur nak promote. You minta sokongan dulu, you minta support dulu. You minta support daripada family, kawan-kawan. Macam mana nak minta support? So benda yang saya buat dulu, masa saya mula-mula saya join tu, saya post dekat saya punya Facebook lah. Saya post lah. So buat muka kesian sikit lah, Sebab apa? Orang Malaysia ni dia, kalau you belagak dekat media sosial memang mampu lah. Tapi kalau you humble, merendah diri, you mengaku kan, you minta orang bantu you, orang Malaysia ni dia bagus. So apa yang saya buat tuan-tuan, saya ni bukannya ambil kesempatan, saya just cakap, saya tulis dekat saya punya Facebook. Nak tahu tak apa benda yang saya tulis dekat Facebook dan membuatkan benda tu viral dan membuatkan bisnes saya grow gila-gila? Kan, maksudnya tak tahu nak mula dari mana. So itulah masalah. So saya nak pesan dekat you all, kalau you nak start something, you jangan fokus kepada problem, you fokus kepada solution. Orang berjaya, dia fokus kepada solution,
bukan fokus kepada problem. Kalau you tak tahu nak mula dekat mana, you belajar. Solution dia belajar, cari guru, cari circle. Jangan duk fokus tak tahu. Tak ada modal. Duk fokus pada problem. Memanglah tak settle masalah tu kan. Fokus kepada solution. Kalau tak ada pengalaman, cari pengalaman. Kalau tak ada guru, cari guru. Jangan fokus kepada problem. Fokus kepada solution. Kalau tak ada modal, cari modal, kan? Asyik duk fokus kepada problem. Memanglah tak settle. Kan? Apa dah? Tak ada pengalaman. Saya tak tahu macam mana nak mula. Saya tak ada pengalaman. Ni. Apalah. Tampau tahu. Sorry. Saya memang macam tu kan. Saya benci orang suka bagi alasan. Saya benci orang yang banyak sangat alasan. Nak start je lah. Kan? Apa? Tak ada pengalaman. Tak pernah berniaga. Tak tahu. Manja kan? Tak apa-apa. Tengok betul. Sorry. Harap terasa lah. Kan? Banyaklah. Saya nak start bisnes. Tapi saya tak ada modal. Saya nak berniaga. Saya tak ada pengalaman. Bodoh ke apa kan? Tak payah. Fokus kepada solution. Kalau tak ada modal, cari modal. Kan? Jual lah apa-apa barang, cari modal. Modal bukan mahal pun, RM60 pun. Kan? Tak ada pengalaman, carilah belajar kan. So SKV pun, you ada training 5 hari. Lepas tu campur lagi 12 hari. You boleh muntah belajar. Free je. Kan? Apa? Bagi alasan je. Alright, so sambung cerita. Okay. Genting. Saya kat genting ni. Memang kabur gila ni. Alright, so nombor 2. Apa yang saya buat tuan-tuan? Bila saya daftar jadi ejen, saya tulis dekat saya punya Facebook, saya tulis, salam, bisnes kereta sewa saya jatuh. Sekarang ni saya daftar jadi usahawan SKV. Doakan saya bangkit semula. Amin. Saya tulis macam tu je dekat saya punya Facebook. Biasa saya tulis kat Facebook memang krik-krik, memang tak ada orang komen. Tapi bila saya tulis macam tu, bapak gila, ramai gila komen. Dan komen tu bukannya kecam saya pun. Dia komen tu, ya Allah, Tuan Wahid, saya doakan Tuan Wahid dimurahkan rezeki. Saya doakan Tuan Wahid bangkit semula. Saya doakan Tuan Wahid semua komen tu komen positif tuan-tuan. So rupa-rupanya dekat luar sana ada orang support kita. So you all pun, bila you daftar jadi ejen, you berniaga, you jangan terus nak promote. Jangan. You minta sokongan dulu, minta support dulu. Sebenarnya itulah marketing yang paling power. You all faham tak ni saya cerita ni? Kan banyak orang bila dia daftar jadi ejen, dia menggelupur nak jual produk. Beli mampus, memang tak ada. Orang Malaysia ni kalau kita pergi jual produk, memang dia takkan beli. Tapi kalau kita minta dia sokong kita, InsyaAllah dia akan support. Kan? So itu yang saya buat. Saya tak jual produk pun tuan-tuan. Saya just minta kawan-kawan saya, family saya support saya. So biasanya dekat Facebook, you perasan tak? Kalau dekat Facebook kita post benda-benda, kadang-kadang tak ada orang komen. Tapi kalau kita post, kita cerita, Allah bisnes aku jatuh, aku dibuang kerja, aku rugi, aku ni tak ada duit nak makan, doakan saya bangkit. Kita bukannya nak suruh dia bagi sedekah kat kita, bukannya kita nak suruh dia tolong kita, bukannya kita nak suruh dia beli barang kita. Kita minta dia doakan kita saja. Itu memang power tuan-tuan, memang power. Saya post benda tu komen tu beratus komen. Biasa saya post memang klik-klik. Tapi bila dia komen tu, kawan-kawan saya start nampak. Ada yang tak komen. Lepas tu tiba-tiba saya dapat WhatsApp kawan saya, Wahid, aku nak beli produk ni. Macam mana dia tahu aku buat bisnes ni? Macam mana tuan boleh tahu saya buat? Alah, aku nampak aku nampak dekat kau punya IG tu, aku nampak. Tapi saya tak pernah nampak pun dia komen. Saya tak pernah nampak pun dia komen saya punya post kan. Tapi sebenarnya kawan-kawan kita ni dia follow kita, cuma dia malas je nak komen. So tak apa. Alright, tu yang pertama lah. So minta sokongan ni boleh macam-macam tuan-tuan. You boleh buat dalam bentuk tulisan, you boleh buat dalam bentuk poster, dan you boleh buat dalam bentuk video kan. Buat, kena kreatif lah. Buat, macam minta sokongan ni jangan minta sekali je. Macam saya tiap-tiap minggu saya minta. Tadi pun saya buat video minta orang doakan saya berjaya.
doakan saya boleh buat jualan 60. Tahun ni saya target saya nak buat jualan 60 juta. Saya minta orang doakan. Kan? Kita minta orang support kita. Saya tak jual produk, saya minta orang support saya. So you all pun kena minta orang support you. Faham tak? Faham tak? Jangan jual produk. Jangan jadi macam orang lain. Masuk mengelupur nak jual produk. Memang orang takkan beli. You faham tak ni saya cerita ni? Ke terlalu advance ni? Ada lagi ke yang dengar saya cerita ni? Minta maaf yang tadi yang saya marah. Saya tak suka orang suka bagi alasan. Kan? Saya tak suka, saya benci. Saya memang pantang betul lah. Sebab apa? You boleh ubah hidup you, tapi you gunakan alasan untuk block you punya kepala otak. Sekejap saya minum. Saya pun orang biasa tuan-tuan. Saya anak peneroka Felda. Saya anak orang miskin je tuan-tuan. Bukannya anak orang kaya. Bapak saya peneroka Felda. Siapa kat sini anak peneroka Felda? Nak hilang takut macam mana? Kau jerit je. Apa nak takut? Bukannya mati pun. Bukannya kita buat benda salah pun. Bukannya kita kena telanjang pun. Kan? Apa nak takut? Kita yang tentukan hidup kita. Yang takut tu kepala otak. Takut apa? Takut gagal. You sendiri yang block kepala otak you kan. Buat apa? Tengok saya start tadi 7.30 kan. Wih, dah sejam lebih lah. Saya tu lah, the power minum ni. You punya stamina memang power gila. Ini kalau you minum ni, memang you punya stamina memang power. Saya dah jalan dekat tadi saya start jalan pukul 7.30 pagi. Sampai sekarang ni dah sejam lebih. Saya masih okey lagi kan. Kan? Saya anak Felda kau Yan. Kan? Anak Felda. Saya alhamdulillah lah. Walaupun saya anak orang susah, saya usaha. Saya tak bagi alasan. Saya pulun lah. Bisnes biasalah, jatuh bangun kan. Tapi tak apalah kan. Kak Genting, Harga ni 180. Tapi kalau macam saya guna ni free je. Saya ni free je. Sebab apa? Saya punya bonus pun dah 50,000 sebulan. Aku guna free je. Dapat lagi diskaun semua kan. Alright, kalau you kaya nak beli boleh. Kalau you nak jadi ejen, nak jimat, boleh daftar jadi ejen lah. Alright, so sambung cerita. Alhamdulillah. Jangan marah saya lah. Saya benci orang yang suka bagi alasan kan. Saya tak suka. Saya kalau orang bagi alasan memang aku tiaw kau lah. Bodoh betul. Bodoh betul. Sorry yang mencarut. Minta izin mencarut. Alright, so Nombor tiga, apa yang saya buat adalah saya tidak jual produk. Macam tadi saya live tadi, saya ada tak nampak saya jual produk ataupun saya cerita tentang produk. Macam tadi kan, macam saya duduk minum ni, saya tak ada cerita Fitech ni ada apa-apa. Saya tak ada cerita dalam ni kandungan ni apa. Saya hanya jual bukti. Saya hanya jual result. Saya hanya jual peluang. Kan? Saya tidak jual produk. So kalau you jual produk, you akan problem. Sebab apa? Bila you jual produk, orang akan bandingkan you dengan orang lain yang jual lebih murah. Sebab tu banyak ejen SKB, dia fokus jual produk. Bila dia jual produk, orang akan pergi dekat Shopee, dia akan tengok, dekat Shopee murah. Dekat Shopee murah kan. Bila you jual produk, memang you akan berlawan harga. Saya tidak jual produk. Saya jual solution. Saya jual peluang. Saya jual result. Saya jual safety. Kan? So kalau you nak mati, you pergi beli dekat Shopee kan. Manalah tahu benda tu fake. You minum, you bagi anak mini you minum, mati. Saya, kalau you nak selamat, you nak sihat, you nak buat duit, you beli kat saya kan. Sebab apa? Saya memang jual produk original. Genting. Betul kat Genting. Sekarang ni alhamdulillah kabus, nasib baik tak hujan. Kan? Jual manfaat, jual peluang, jual result. Macam saya tadi, saya tunjuk saya punya result. Saya daftar jadi ejen kan. Lepas tu saya bermula daripada kosong. Lepas tu saya punya sale macam ni. Saya tunjuk result saya. Saya tak ada cerita pasal. So bila saya jual result, orang lain duduk sibuk jual produk. So saya tak ada isu gaduh semua pasal harga. Kalau nak berjaya, nak buat duit, macam mana saya jual peluang. Macam saya cakap tadi, siapa yang nak saya bantu,
buat untung RM20,000 sebulan. Komen nak screenshot video ni, pergi dekat segmen bio, WhatsApp saya. Nampak tak saya jual peluang? Nampak tak saya jual peluang? Saya tak jual produk, saya jual peluang. So sebab apa? Macam mana saya nak tarik orang join saya? Saya tunjuk bukti saya. Saya tunjuk bukti tim saya yang dah buat duit. Kan? Jual peluang. Jual peluang, jual result, jual bukti. Macam kalau saya nak jual produk, saya tunjuk bukti lah, testimonial. Macam SKB ni beribu-ribu testimonial. So kita boleh guna testimonial orang, kita boleh guna testimonial diri kita. Dulu saya gemuk tuan-tuan, perut saya buncit dulu. Sekarang ni alhamdulillah berat badan saya dah normal, perut saya pun dah kempis. Saya dulu selalu demam tau. Sekarang ni saya memang tak pernah demam. Tengok, mana ada saya suruh ajak saya jual peluang. Kan? Okey, tu nombor 3. Dan saya setiap hari saya konsisten. Saya macam testimonial customer saya akan post dekat semua media sosial saya. And then saya punya result saya post hari-hari. Saya post benda tu. Tu nombor 3. Nombor 4, ada lagi ke nak tahu nombor 4 apa benda yang saya buat? Ke dah cukup dah nombor 3? Kat mana ni bang? Saya dekat Genting. Berkabus lagi. Saya cuba jalan ke sana. Saya malas nak duduk dekat tempat orang ramai nanti sebab kan saya buka emas ni. Nanti saya duduk dekat tempat orang ramai, lagi orang bising pula. Alright. Ke dah cukup dah? 3 je. You nak lagi ke? Ada 5 benda yang saya buat lah. 5 benda. Alright. So sambil-sambil tu saya nak iklan. Saya mencari sesiapa yang nak saya bantu buat untung RM20,000 sebagai usahawan SKB. Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Kan? Dan nampak tak saya live tu? Masa saya live ni, orang stay lah, ada 100, 200 apa semua kan. Sebab apa? Saya macam mana dia panggil mind hook lah kan. Saya ada konten apa semua kan. Alright. So jarang. Ui, sedap gila ni. Kalau you minum ni, kalau you ada kencing manis, yang ni produk ni, Phytech ni, kita ada customer, dia kena kencing manis, kaki dia dah buruk nak kena potong. Doktor dah nak potong dah kaki dia. Dia minum ni 2 botol, daging tumbuh balik. Ni, air ni. Dia ni air rasa dia buah manggis lah, buah manggis macam tu. Memang sedap gila. Kalau you nak sedap lagi, you campur zero. Memang sedap. Ini sebenarnya botol recycle ni. Macam mana? You pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Dekat saya punya TikTok ni, pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Itu nombor WhatsApp saya. Okay, tip yang seterusnya, tak lama dah, sekejap lagi. Nombor 4, apa yang you kena buat adalah you kena konsisten buat nombor 3. Konsisten maknanya hari-hari. Macam saya hari-hari. Orang beli ke, orang tak beli ke, orang kecam ke, orang marah ke, mampu lagi, aku buat je. Aku post je hari-hari. Saya akan post testimonial customer saya. Saya akan post tentang saya punya result. Saya post hari-hari. Kadang-kadang satu hari tu 10 post saya buat. Hari-hari, non-stop. Banyak orang bila dia daftar jadi ejen kan, dia daftar, dia post 3 kali, lepas tu tak ada orang beli. Lepas tu dia cakap, saya dah post, tak ada orang nak beli pun. Memanglah kan. Dia kena konsisten. Sekurang-kurangnya 3 bulan. Kan. Bio kat mana tu? Pertama kali join live, Allah. Bio you pergi dekat saya punya, you klik nama saya tu, Wahi tu. And then you pergi dekat saya punya tu, ada kan link tu, link saya punya WhatsApp tu. Kan. Kan. You klik nama saya tu, kan. Lepas tu nanti you tengok dekat saya punya profile tu, ada link WhatsApp. You WhatsApp saya je. Nanti saya bagi link untuk you join group Telegram. Masuk tu, nanti saya punya team akan bantu. Nampak tak? Dapat tak? Okay. So nombor 4 adalah you kena buat nombor 3, konsisten, every day, non-stop. Orang beli ke, tak beli ke, orang kecam ke, orang marah ke, jangan give up. Buat je. Buat sampai dia benda ni, you kena buat benda ni at least 3 bulan. Selepas 3 bulan barulah you akan nampak kesan dia. Banyak orang dia join, dia baru 3 kali promote. Saya dah promote, tak ada orang nak beli pun. Tak, dia benda ni kena istiqamah. Nabi Muhammad pun berdakwah 13 tahun. Kan? Hari-hari berdakwah. Kita ni baru 3 hari promote dah give up kan. So kita follow Nabi Muhammad kan.
Nabi Muhammad berdakwah hari-hari. Orang kecam dia, orang pukul dia, orang nak bunuh dia, orang baling batu kat dia, dia buat je. So berniaga ni sama macam berdakwah. Kita buat. Kalau kita tahu bisnes kita ni boleh membantu menyelesaikan masalah orang, kita buat je. Orang marah ke, orang tak beli ke, orang tak support ke, tak apa, kita buat je. Sebab apa? Kita nak bantu orang. Alright. So, itu. Nombor 5, apa yang you kena buat adalah you kena minta feedback. So, macam saya bila saya jual produk, saya akan tanya, bang, dulu abang ada beli produk ni kan? Macam mana? So, produk SKV ni 99% customer dia akan cakap produk ni bagus. Saya dah beli lah produk ni. Dulu saya punya kencing manis, ya Allah teruk gila. Sekarang ni kencing manis saya dah okey. Dulu saya kena makan ubat banyak gila. Sekarang ni saya doktor sendiri cakap saya dah boleh kurangkan dos ubat. Dulu saya ada asma, hari-hari kena spray. Sekarang ni saya guna produk SKV, alhamdulillah tak payah pakai spray lah. So kita minta feedback daripada customer kita tu, dan kita gunakan feedback tu untuk remarketing. Itu yang saya buat. Kita dapat feedback testimonial customer kita, dapat tu kita remarketing. Marketing. Sebab apa? Kalau kita cakap produk kita bagus, orang tak percaya. Tapi kalau kita ada customer tu yang cakap, kalau dia bagi video lagi power lah. So kadang-kadang kita dapat video kita tunjuk. So yang tu yang membuatkan saya punya sale tu naik. Alright. Tak ada link kat bio. Tak apa, UPM je saya. You klik dekat saya punya tu. Ada kan? wa.me/nombor telefon. Kan? Alright. So and then kalau you ada agent, tanya agent. Macam saya tanya agent, macam mana cikgu dulu join SKV, ada buat sale? Tuan Wahid, saya sekarang ni saya punya bonus 8,000 Tuan Wahid. Dia buat pula poster dia pun. So saya ambil dia punya testimonial tu, saya tunjuk. Tengok ni orang ni, cikgu sekolah ni masuk saya punya team. Sebulan dia punya commission 8,000. Saya tunjuk, saya gunakan remarketing. Bapak gila, bila orang tengok tu berebut-rebut orang nak masuk. Kan? Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Kalau ada siapa yang nak join team saya, boleh klik dekat bio, ataupun kalau you tak tahu sangat, UPM je saya, okay? Alright, itu saja. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum.